masuklah suaminya dan rakan-rakan pada suaminya telah pun melakukan satu ekspedisi waktu malam. Jadi pada malam itu kakak beramai-ramai sebenarnya telah pun menaiki kenderaan. Kita katanya di sini konvoi naik kenderaan, dan tempat yang pertama kita pergi adalah sebuah hospital di Derbyshire, yang mana hospital ini adalah sebuah hospital yang lama sangat-sangat. Dan macam-macam penampakan pernah diceritakan tentang hospital ini, dan lazimnya hanya membaca dari internet dan mendengar pengalaman yang diceritakan daripada rakan-rakan yang adventure ataupun yang suka melakukan lawatan-lawatan tempat-tempat seram pada waktu malam, kata Kak Shelley. Jadi inilah kisah kakak, harap Casey dapat bacakan. Pertama kali bila pergi hospital ni memang menyeramkan, dan sebenarnya kakak tak berani nak masuk dalam. Tapi you know lah, Mak Saleh ni ramai di antara mereka berani sangat-sangat, dan mereka bermati-matian nak rasakan entiti ataupun dunia lain lah, dunia ketiga ni, untuk supaya mereka dapat merasakan kehadiran makhluk-makhluk halus ini. Jadi inilah kisah yang dikongsi sama dalam Misteri Jam 12. Jadi saudara, Kak Shelley berkongsi pengalaman apabila dia sampai di hospital, dekat kawasan luar hospital ada dua kenderaan. Mereka konvoi dua kenderaan. Jadi dua kenderaan ini lebih kurang dalam 11 dua kenderaan ni lebih kurang dalam 8 orang, ya, 8 orang, dan waktu itu jam 11 malam mereka sampai di kawasan hospital ini. Kenderaan diletakkan di bahagian luar, dan kami masing-masing keluar mengenakan jaket tebal. Waktu itu agak sejuk sedikit, dan menggunakan lampu suluh, dan ada juga perkakas-perkakas yang lain yang dibawa bersama. Antaranya adalah rakaman alat rakaman audio. Kita pun masuk, dan bila jalan dekat luar tu, kita pada mulanya kita tidak dibenarkan masuk ke dalam. Ya, salah seorang daripada anggota kami ni yang mengetuai rombongan ekspedisi malam ini tidak benarkan kami terus masuk ke dalam. Katanya kami perlu berlega-lega dekat luar hospital ni dulu, jalan dekat outskirt kawasan hospital ini, untuk memberitahu sesiapa jua yang dekat dalam ni yang kita ada di luar. Jadi bila benda ni tahu yang kita ada di luar, selalunya benda-benda ni, kata ketua kumpulan, mengikut apa pengalaman dan juga ilmu yang beliau ada baca dan pelajari, kebanyakan makhluk-makhluk halus ni, mereka kebanyakan takut dengan manusia. Bila ada manusia, mereka akan lari. Sebab tu kadang-kadang, kata Kak Shelley, ini entah benar ataupun tidak, ini hanya penjelasan peribadi yang diberikan oleh Kak Shelley, Sebab tu kadang-kadang bila kita tengah berada dekat sesuatu kawasan, tengah duduk, tengah jalan, kita nampak macam ada susuk tubuh lari depan kita. Susuk tubuh lari, dan kita terperanjat lah, nampak macam orang dan sebagainya pada tempat tu sunyi, sepi. Jadi sebabnya makhluk-makhluk ini segan dan takut dengan kehadiran manusia. Jadi dengan berbuat demikian, bila kita jalan dekat outskirt, kawasan berliga-liga, kawasan luar hospital ni, kita memberitahu secara tidak langsung, hey, ada orang dekat luar, kau pergi sembunyi sekarang. Jadi itulah yang berlaku, kecuali kalau ada yang degil. Yang degil tu yang mana kita masuk ke tempat mereka, mereka rasa kita menceroboh dan mereka akan lawan balik. Itu satu masalah, kes yang berat, kata Kak Shelley. Jadi setelah kita berliga-liga dekat luar lebih kurang dalam 10 hingga 15 minit dengan merakamkan audio, petik gambar, suluh sana, suluh sini, barulah ketua kumpulan kami kata, okay, I think we all set to go in, kata beliau. Jadi semua dah bersedia untuk masuk ke dalam. Kita pun melangkahkan kaki, perlahan-lahan masuk. Kakak tak nak jadi pasangan last, tak nak jadi pasangan yang pertama. Kakak nak jadi pasangan yang berada dekat tengah-tengah. Kakak bilang dengan husband kakak, please, jangan jadi last, jangan jadi depan. Kita tengah-tengah, belakang kita biar ada orang, depan biar ada orang. Okey, mereka setuju. Jalan, sedang jalan ni, masuk dalam jalan, punyalah seram. Dekat luar sejuk bila masuk dalam rumah, ingatkan panas. Yelah, rumah tu berbumbung, tutup dengan tembok, tingkap dan sebagainya. Bila masuk dalam rumah tu,
kesejukannya lebih dahsyat daripada dekat luar. Ini sama sekali menunjukkan dalam rumah tu ada, ataupun dalam hospital tu ada entiti, katanya Kak Shelley. Kita pun mula jalan dan kakak dapat rasakan kita lalu dekat kawasan pejabat ataupun ofis, kemudian lalu dekat kawasan ward hospital. Pendengar Misteri Jam 12, kata Kak Shelley, yang membuat kita batalkan ekspedisi pada malam itu apabila salah seorang daripada kita yang ikut tertinggal dekat belakang. Dia berdiri tegak. Kita jalan. Kemudian tengah nak periksa siapa yang ikut kita ni. Make sure semua sama-sama, tak boleh tinggalkan kumpulan. Toleh belakang. Dapat lihat salah seorang anggota sedang berdiri seorang diri dalam gelap. Jadi ketua kumpulan pun bertanya, Lucy, come on. Ini cakap bahasa putih lah, saya cuba lakonkan. Lucy, come on. Tak gerak-gerak. Kenapa dengan Lucy ni? Panggil lagi, tak gerak-gerak. Tiba-tiba Lucy daripada berdiri tegak terus lompat dan dalam posisi merangkak. Bayangkan, daripada berdiri tegak, Lucy lompat dan terus terus jatuh dalam posisi merangkak, kata Kak Shelley. Kami semua terperanjat. Kelihatan Lucy ni macam daripada filem-filem seram yang kakak tengok. Ketua kumpulan mengatakan abandon ataupun tinggalkan tempat ini, kita harus keluar dari sini. Lucy masih lagi berada dalam hospital dalam keadaan merangkak. 2 orang lelaki dan seorang wanita masuk ke dalam, iaitu kakak kepada Lucy. Nak cuba bawa Lucy keluar, tak boleh. Berat badan Lucy ni menguasai kekuatan 3 orang yang masuk dalam. Akhirnya, setelah mereka cuba bercakap dengan Lucy dan panggil Lucy, Lucy keluar. Keluar bersama dengan 3 orang yang masuk dalam tadi. Malam tu, ekspedisi dibatalkan. Tapi, salah seorang daripada teman yang ikut ekspedisi ini menceritakan kisah yang paling menakutkan. Ini terjadi selepas seminggu kita tidak berjumpa. Akhirnya kita berkumpul dan kita nak dengar balik audio-audio yang kita rakamkan. Salah seorang daripada ahli anggota menceritakan, waktu kita nak pulang keluar daripada hospital, bila dia mendongak, dia nampak ramai orang-orang menjenguk daripada tingkap-tingkap hospital. Menjenguk dari atas ke bawah, dari tepi ke kawasan tempat mereka berdiri. Itulah kisah pengalaman yang tak dapat dilupakan, Casey. Terima kasih dari Kak Shelley, England. Selamat tengah malam. Okey, saudara. Kisah berikut ini yang ingin dikongsi sama oleh Elfie, salah seorang anggota kumpulan paranormal yang beliau anggotai. Nama kumpulan paranormalnya Night Effect. Night Effect. Yang mana salah satu eksperimentasi yang dilakukan ni adalah satu eksperimentasi yang mana beliau mengikut sebuah kumpulan paranormal melakukan perkara ini. Tapi ini dilakukan bukan di Singapura, malah sebuah kumpulan paranormal yang berasal dari negara China. Apa yang berlaku dalam video tu, kata beliau, tapi beliau tidak merakamkan video sebabnya lebih mujarab kalau kisah perkara ini dilakukan tanpa sebarang alat elektronik. Dikatakan entiti ini boleh mengesan kehadiran alat elektronik yang mempunyai signal-signal tertentu dan akan mengganggu segala eksperimentasi. Jadi dalam video yang dilakukan di China ni, ini adalah video contoh, bukan satu eksperimen yang betul, tapi contoh.
Saya pun buat apa yang disarankan dalam video tu, yang mana kita telah pun pergi ke salah sebuah kubur Cina di Singapura. Kita membawa satu jenis besi yang panjang sangat. Besinya halus dan panjang. Di hujung besi tu kita ikat dengan dikatakan di sini di hujung besi tu kita ikat dengan tali warna merah. Kemudian kita akan pacakkan tali merah tu betul-betul bersebelahan di atas tanah, bersebelahan dengan salah sebuah kubur yang ada di tapak tanah perkuburan. Jadi beliau lakukan hal ini dan inilah pengalaman yang diceritakan. Jadi sekiranya kita dah pacakkan sedalam yang mampu, cocok dan cocok lebih dalam lebih baik. Jadi tali itu akan terkeluar sedikit daripada tanah, dengan besi itu masih lagi terpacak dalam tanah di sebelah kubur. Ketika eksperimentasi ini dilakukan, kami hanya 6 orang saja. Seperti yang dikatakan, tidak dibenarkan membawa sebarang alat-alat elektronik. Kesemuanya ditinggalkan dalam kereta, tapi kami nak tengok sendiri. Adakah ini sesuatu yang benar-benar boleh berlaku ataupun tidak? Jadi dalam eksperimentasi ini, benang merah ni, kalau kena tepat pada waktu dan caranya, dia akan perlahan-lahan terus masuk ke dalam tanah seperti ada orang tarik dari bawah. Setelah berbuat demikian, saya dengan anggota paranormal yang lain berdiri di sekeliling besi yang dipacak di atas tanah tu dengan benang di hujungnya yang terbenam dalam tanah. Kami pun masing-masing tunggu saat-saat benang tu bergerak. 5 minit, masuk 7 minit, masuk 10 minit, minit yang ke-14. Sebab saya mengira waktu menggunakan stopwatch. Minit yang ke-14, benang tu bergerak. Seolah-olah dari bawah ada orang tarik. Kami daripada penat, mengantuk, terus jadi segar bila terlihat benang tu seolah-olah bergerak dan macam ada orang tarik. Nampak tak? Aku nampak. Bayangkan pendengar Ria 897 Mereka di kawasan tapak tanah perkuburan. Langkah yang pertama, benang tu dah ditarik sedikit. Kami pun diam, perhatikan. Minit ke-14 dia tarik sikit, kemudian masuk 15, masuk 20, masuk 25, minit ke-30, minit ke-34. Benang tu ditarik sampai semua benang merah terbenam dalam tanah, Casey. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Jadi bila benang tu dah masuk dalam tanah, semua dah masuk dalam tanah, kita pun cabut besi yang dipacak tu. Cabut besi. Terus kembali ke kenderaan. Sebab kita takut nak berada dekat kawasan yang mana benang dah masuk ke semuanya. Naik kenderaan dan tinggalkan kawasan tapak tanah perkuburan. Salah seorang daripada teman saya tiba-tiba berdiam diri. Seolah-olah dia ni macam kena rasuk. Kami tepuk-tepuk dia beberapa kali. Tidak respon. Dia hanya memandang ke satu arah sahaja. Kita cuba tenangkan dia. Ramai-ramai kita membaca surah dan baca. Akhirnya, hampir setengah jalan membaca surah. Dia sambut membaca sama-sama dengan kita. Sampailah baru dia kembali seperti biasa, Casey. Itulah pengalaman, kisah daripada kumpulan paranormal Night Effect. Kisah yang ingin saya bacakan kepada anda dalam Misteri Jam 12. Ini adalah pengalaman yang pertama yang dikongsi. Kiriman daripada Saiful ataupun
Nama yang digunakan, Casey boleh panggil saya Saiful ataupun Ipul. Ipul ada pengalaman yang ingin saya kongsi bersama dengan Casey. Ipul ada seorang nenek yang dah nyanyuk. Dah beberapa kali nenek Ipul akan keluar rumah. Ada kalanya dia tak balik, membuat kita risau. Kita kena cari. Biasalah, orang nyanyuk, dia keluar, dia tak tahu macam mana nak balik. Ada kalanya Ipul akan bawa, letakkan nenek di kerusi roda. Ipul akan tolak dia berjalan-jalan keliling kawasan perumahan di Lengkok Baru. Jadi pengalaman yang diceritakan ini berlaku di kawasan perumahan beliau dekat Lengkok Baru. Kadang-kadang nanti bila Ipul tengah duduk dekat ruang tamu tengok TV, selalunya waktu malam. Nanti dia datang, "Pul, keluar Pul. Bosanlah duduk rumah ni." Ada kalanya saya akan cakap, "Tak apalah Nik, Nik pergi tidur besok kita keluar. Dah malam ni." "Pul, keluarlah. Bosanlah duduk rumah ni. Kalau kau tak nak, nanti aku keluar sendiri. Aku balik Tak mau Nik. Jangan. Nik pergi rehat dulu. Nik masuk bilik. Nanti kalau Nik dah tidur, besok kita keluar." Nanti dia akan masuk bilik Casey. Masuk bilik dia, naik atas katil, dia baring. Nanti lat, bukan minit dia dah baring, dalam beberapa saat dia bangun. Dia keluar. "Pul, keluar Pul." Pendengar Misteri Jam 12, pintu besi rumah sentiasa dimangga. Memang tak dibenarkan dibuka. Sebab nenek ni, walaupun dia nyanyuk, ada kalanya dia ingat. Dia akan buka pintu sendiri kalau nampak kunci. Dia akan keluar tanpa kita sedar. Tahu-tahu bila tengok, mana nenek? Pintu besi dah terbuka luas, nenek pun dah keluar. Jadi pendengar Misteri Jam 12, ada kalanya saya terpaksa Casey, walaupun penat bekerja pada siang hari, malam nak relax tengok TV. Oleh kerana sayangkan nenek punya pasal, kata Ipul, saya akan suruh nenek pakai selindang. Kemudian letakkan dia di kerusi roda. Sebab kalau jalan, memang perlahan nenek saya jalan. Saya akan tolak dia. Daripada blok rumah saya di Lengkok Baru, jalanlah Casey. Keluar pasar, jalan belakang, turun bukit. Kasih dia happy sikit. Barulah balik rumah. Baru dia boleh tidur. Jadi pernah sekali tu, saya bawa dia keluar. Laluan yang sama Casey. Jalan belakang pasar, naik atas bukit, turun bukit, jalan belakang selekor. Sampai rumah pada waktu itu sekitar jam 12 lebih malam. 12 lebih malam. Saya pun lipat kerusi roda, letak dekat luar rumah. Nenek saya pun masuk. Bila saya dah lipat, nenek saya berdiri perlahan-lahan sedang pegang pintu. Kemudian nenek kata, "Masuk. Masuk cepat, masuk." "Masuklah." Gitu. Saya pun kata pada nenek, "Nek masuk dululah. Saya tengah nak simpan kerusi roda ni." "Hei, bukan kau lah. Kawan aku. Tadi kau bawa aku pusing-pusing. Dia nampak aku nampak dia. Aku ajak dia ikut balik." Saya terdiam. Dalam hati, ya Allah, orang tua ni nyanyuk. "Dah lah ni, masuk dalam. Nanti dulu. Hei, masuk. Setelah beberapa saat, baru nenek masuk. Nenek jalan perlahan-lahan masuk ke dalam bilik. Saya pun pergi ke dapur untuk ambil air. Penat Casey. Tolak nenek saya pusing dah macam maraton. Duduk depan minum air. Bila saya duduk dekat ruang tamu, saya boleh nampak bilik nenek saya. Nenek tengah duduk atas katil.
sambil bercakap dengan seseorang. Dalam hati dah mula dah datang nenek saya, keadaan nyanyuknya tu. Sebelum tidur, saya ni tidur dekat ruang tamu dekat luar. Ibu saya tidur dalam bilik dengan adik perempuan saya. Saya duduk dekat luar, jadi saya bangun. Saya nak rapatkan pintu bilik nenek. Bangun. Nek, tidur ni Cakap dengan siapa tu? Hei Pul, besok tak payah keluar Aku dah ada kawan. Kawan aku kat sebelah ni, kata nenek saya. Nek ni jangan main-main lah. Mana ada kawan? Tak apa Pul. Apabila saya nak capai tangan saya, nak tarik pintu, nak tarik pintu bilik, tengah nak capai ni, nenek kata, Pul, tak payah. Dia dekat situ, dia tutup pintu. Yang membuat saya terperanjat, kata Ipul. Belum sempat tangan saya sampai pada tempat pemegang pintu tu, tiba-tiba pintu tu bergerak menuju ke arah tangan saya yang sedang nak capai. Saya sampaikan tersentak, Casey. Tersentak. Pul, aku cakap tak payah. Kawan aku tolong tutup pintu. Bila saya ke belakang, sebab pintu tu bergerak, terus pintu pam tutup dengan sendirinya. Saya dah tak berani nak buka pintu. Saya baring dekat atas lantai yang saya bentangkan tilam kecil. Sambil-sambil saya terfikir, adakah nenek aku ni benar-benar nampak benda tu benar-benar dalam rumah, ataupun memang nenek aku nyanyuk? Tapi kalau nenek aku buat-buat cerita, macam mana pintu tu boleh tutup dengan sendiri? Saya pun tidak ingin fikirkan mungkin esok akan berubah. Tidur sampailah ke pagi. Pendengar Ria 897, keesokan harinya, saya dekat luar koridor rumah sedang isap rokok. Adik gadis saya keluar. Bang, abang. Apa? Bang, tengoklah nenek. Entah orang mana tadi bawa balik rumah ni. Saya pun ingat benar-benar nenek keluar, kita tak perasan bawa balik kawan. Siapa? Tak tahulah perempuan mana dalam bilik. Duduk atas katil nenek. Nanti mama marah tau. Kejap. Saya pun habiskan rokok saya, kata Ipul. Masuk dalam. Bila tengok atas katil tak ada orang. Nenek tengah baring, tapi masih bercakap-cakap dengan seseorang. Diam. Nek, Mira, mana ada orang? Tadi nampak ada orang, bang. Ada perempuan duduk tepi nenek atas katil. Mana ada orang, Mira? Tak apalah, bang. Adik saya pun jalan dan masuk dalam bilik. Saya tanya pada nenek. Menghampiri nenek semakin dekat. Semakin dekat dengan nenek saya. Nek, Ipul nak tanya, Nek. Ada apalah? Tak ada. Kawan nenek ni masih ada dalam bilik ni. Ada. Kau tahu? Dia dekat sebelah. Sebelah nenek? Sebelah kau. Kau nak apa dengan dia? Dia sebelah kau. Sinilah. Jangan kacau cucu aku. Sini. Baring sini dengan aku. Pada waktu itu saya yang sedang berdiri benar-benar dapat rasakan macam ada sesuatu di sebelah saya. Meremang bulu rumah saya. Nek boleh tak suruh kawan nenek keluar? Jangan masuk rumah ni. Nanti mama marah. Mama engkau ni. Kalau kau tak bilang, mama kau tak tahu. Biarlah dia kawan akulah.
Okey, nenek suruh dia balik dulu. Nenek suruh dia balik. Nanti besok boleh datang balik. Suruh dia balik. Nanti mama marah nanti. Yelah. Nenek saya pusing, Casey. Ke sebelah dia yang katil memang kosong. Katil nenek saya adalah jenis katil single bed yang besar. Dia pusing bahagian tepi tu. Nenek saya baring terlampau tepi sangat sampaikan di tepinya ada sedikit ruang. Kau baliklah dulu. Besok datang lagi Pendengar Misteri Jam 12. Waktu tu saya dapat rasakan macam ada benda keluar daripada bilik tidur nenek saya. Keluar rumah. Dan dapat rasakan macam ada sesuatu. Awal tadi bila bercakap dengan nenek. Dipendekkan cerita, kata Ipul, akhirnya bila tiba keesokan hari, benda tu datang, Casey. Datang sebab saya nampak nenek bercakap lagi dengan benda tu. Saya dengan nenek, dengan adik saya terpaksa, Casey, tidak beritahu mama kami sebab tak nak mama marah, tak nak mama runsing, risau. Dan saya pun cakap dengan adik saya, elak daripada pergi bilik nenek. Tapi benda ni, nenek saya nampak bercakap dengan dia. Dia tak mengganggu saya dengan adik pun. Tidak mengganggu seolah-olah nak takut-takutkan kami. Tidak. Dia hanya menemani nenek saya. Sejak benda ni ada dalam rumah, Casey, nenek saya dah tak ada nak jumpa saya, cakap nak keluar, bosan duduk rumah. Tidak. Dia lebih suka duduk dalam rumah. Tapi saya buat perjanjian dengan nenek. Setiap malam sebelum tidur, suruh dia balik. Dan nenek saya buat. Saya tak tahulah benda ni yang baik ataupun bukan. Ini ada kisah yang ingin saya kongsi sama. Ni datang daripada mana tadi? Okey, ini dari Abang Jo. Abang Jo berkongsi kisah yang beliau alami. Ini berlaku di rumahnya. Katanya di sini, waktu saya sedang isap rokok di luar rumah sekitar jam 10 malam, saya ternampak jiran sebelah saya ni baru balik dalam keadaan tersenyum-senyum. Sebab saya tahu saya pun 2 hari sebelum itu telah pun kunjungi dan menziarahi beliau dan isteri yang berada di hospital pada waktu itu, menerima kelahiran anak mereka yang pertama. Pasangan jiran ni, jiran saya, kata Abang Jo, dah berumah tangga hampir kalau tak silap 6 atau 7 tahun. Tapi masih belum ada cahaya mata. Masih belum dikurniakan zuriat. Bayangkan, Casey, hanya selepas 6-7 tahun baru mereka dapat anak. Memanglah saat-saat paling gembira. Jadi jam 10 lebih malam saya dekat luar sedang berdiri merokok ni sorang-sorang. Isteri dengan anak saya dah pun masuk tidur. Saya ternampak dengan dia. Saya pun berbual lah, ajak berbual. Macam mana anak? Bagus. Wah, Alhamdulillah, tahniah. Dia pun cakap, itulah bang, saya tunggu lama bang. Alhamdulillah bang, betul, saya bersyukur sangat. Dia ceritakanlah yang dia memang rasa bersyukur. Saat paling gembira dalam hidupnya, memang tak terkata lah. Bual punya bual. Katanya esok isterinya discharge daripada hospital. Dan anaknya Alhamdulillah sihat lah, tidak ada apa-apa sakit. Kita pun sedang bercakap-cakap. Kemudian dia tanya saya, bang, ni saya dah bawa uri anak saya dalam beg. Kau bawa balik uri? Tak ada, nak tanam bang. Kat mana boleh tanam Dia bertanya dengan saya. Dan saya cakap dengan dia terus terang, uri-uri anak aku semua, 3 anak aku ni, aku semua serahkan pada hospital. Aku tak bawa balik. Kau bawa balik Saya kata pada dia, itulah bang, mak mentua saya lah suruh tanam. Abang tahu tak tempat mana-mana. Jadi saya pun fikirlah, ada seorang kawan pernah menanam uri di masjid. Jadi kena beritahulah pihak masjid. Tapi tak semua masjid ada masjid-masjid tertentu saja. Beritahu pihak masjid nak tanam uri. Nanti mereka akan beri cangkul, mereka akan beri tempat sesuai untuk tanam uri. Jadi sedang bercakap ni, cakap, kau simpan uri baik-baik. Itulah bang, nanti lepas ni saya nak masuk dalam peti ais terus. Habis saya tanya dia, kau dah cuci belum?
Nak kena cuci ke bang? Entah Aku rasa aku pernah dengar kena cuci agaknya. Cuci lah Uri. Dia tanya saya, cuci pakai apa bang? Yelah Casey, pertama kali ada anak. Saya pula ni, anak saya tiga-tiga tak pernah pun saya tanam uri sendiri. Nak tak nak pun saya telefon abang ipar saya. Nasib baik dia jawab. Dia pun beritahu arahan, uri nak cuci ni sebabnya nak hilangkan bau darah, supaya tidak ada binatang-binatang, anjing ke yang korek untuk keluarkan balik uri. Jadi dikata, yang pertama cuci dengan garam untuk hapuskan bau-bau darah tu. Kemudian cuci dengan limau. Limau hijau tu perah dan cuci lagi, berkali-kali bilas. Kalau ada asam lagi bagus. Asam tu letak, rendam dan cuci lagi, cuci dan berkali-kali sampai darah tu kalau boleh hilang lah. Nak hilang 100% memang susah. Setidak-tidaknya kata di sini 80% hilang dah bagus. Kemudian uri tu masuk dalam bekas kain. Katanya kenapa pakai bekas kain? Sebab kain ni akan reput. Jadi uri ni pun akan masuk ke tanah, dia akan sebati dengan tanah. Kalau plastik susah nak reput. Makan berpuluhan tahun untuk reput. Jadi ada baiknya uri masuk dalam kain. Kain tak kisahlah kain apa pun. Ambil kain, masukkan uri. Uri tu dalam kain, masuk dalam plastik supaya tak menitis jatuh. Jadi sampai dekat tempat yang nak ditanam, kata abang ipar saya, baru keluarkan uri dari kain tu, tanam dengan kain-kain sekali. Itu arahan yang diberikan. Saya pun kata dengan dia lah, kau kena buat ni. Tiba-tiba dia kata, bang, tolong saya boleh tak? Saya pun takut lah bang, tak tahu salah. Okeylah, saya masuk dalam rumah, buka peti ais, tengoklah ada apa-apa saya boleh pakai. Ada limau, ada asam, ambil je lah, buat pergi rumah sebelah. Jadi waktu tu dah cakap, berbual, bincang, debak-gedebuk, dah 11 lebih malam, dah dekat 12 tengah malam Casey. Uri tu letak dekat Sinki cuci pinggan mangkuk dalam rumah jiran sebelah. Rumah jiran sebelah tak ada orang Saya, dia dan Uri. Buka paip air mengalir, keluarkan. Pertama kali saya nampak Uri depan mata Casey. Berlendih, berlumuran darah. Dan agak sejuk lah sebab uri ni baru dikeluarkan dari peti ais. Jadi cuba basuh, hilangkan ais. Cuci darah tu, basuh lagi, cuci darah. Cuci je dah makan masa, katanya di sini. Makan masa untuk membersihkan uri tersebut. Jadi pendengar Ria 897, anda bayangkan tengah cuci ni memakan masa nak hilangkan darah. Belum lagi taruh garam, belum lagi taruh limau. Tengah cuci. Nak dekat pukul 12 ni. Saya dalam hati cakap, pukul 12 ni, uri tak boleh terdedah macam ni. Saya pun kata badannya, tak apa, biar abang cuci uri, kau pergi cari kain. Dia pun masuk dalam bilik, tengah cari kain. Tengah cuci, tiba-tiba dekat tingkap dapur Casey, dengar bunyi ketukan. Saya pada mulanya ingatkan ada orang ketuk pintu depan. Saya terjenguk tengok pintu depan, langsung tak ada orang. Macam mana ni? Siapa pula ketuk-ketuk ni? Saya tetap cuci, bersihkan. Tiba-tiba saya terpandang dekat cermin, dekat tingkap dapur. Macam ada sesuatu sedang terapung-apung dekat sana. Ya Allah, kata Abang Jo. Saya ni Casey, anak dah 3. Konon dah experience lah. Tak tahulah apa saya nampak, tapi nampak sesuatu dekat tingkap dapur. Tangan tengah pegang uri, mana tak takut. Saya pun panggil dia. Mat, dah jumpa kain belum? Padahal tengah takut ni. Dah bang. Cepat sini. Dia pun keluar. Astaghfirullahalazim bang. Apa tu bang? Dia nampak Casey dekat tingkap dapur. Dah, mat.
Kau ada handphone ada surah tak? Hah? Surah apa? Tak apa. Handphone kau sekarang, kau buka YouTube, kau cari surah-surah. Sekarang. Dia pun buat Casey. Keluarkan handphone menggeletar, dua-dua penakut. Kata Abang Man. Maaf, kata Abang Joe kepada temannya. Jadi, Abang Joe basuh uri, pandang ke arah lain, tak nak tengok tingkat dapur. Dia pun sama. Teman jiran sebelah ni masuk YouTube, kemudian cari surah-surah, tekan butang play, berkumandang surah tu. Dapat rasakan ketukan tu makin kuat. Mula-mula pelan. Surah berkumandang. Cepat. Cuci, bersihkan, taruh garam, cuci lagi, taruh garam, perah limau, taruh tu, taruh ni. Kemudian okeylah, aku rasa dah okeylah. Masuk dalam kain ikat, masuk dalam plastik, masuk dalam bahagian tempat pembeku. Tutup peti ais. Bang, kata jiran sebelah, malam ni abang tidur sini je lah, boleh tak bang? Dalam hati saya, Casey, kalau boleh saya nak balik tidur kat rumah, Casey. Ya. Kau tunggu jap lah. Abang pergi bilang isteri abang. Yalah, nanti isteri bangun tengok suami tak ada, apa pula. Jadi saya pun pergi sebelah. Jiran sebelah saya ikut Casey sampai masuk rumah, duduk dekat ruang tamu. Saya beritahu isteri yang saya nak temankan jiran dekat sebelah. Tak pernah dalam hidup saya tidur rumah jiran, Casey. Ini pertama kali sebenarnya. Masuk rumah jiran, duduk dekat ruang tamu. Saya kata, kau nak tidur, tidurlah, abang tidur kat sini. Tak apa abang, saya pun tidur kat ruang tamu lah. Sampailah Alhamdulillah waktu pagi. Selepas subuh tu kita bangun. Saya dengan dia pergi cari masjid untuk tanam uri anak dia. Itulah kisah. Terima kasih dan selamat tengah malam. Selamat tengah malam, Casey. Dan juga kepada para peminat MG12. Nama saya Ahmad. Saya ingin berkongsi pengalaman. Saya ni seorang pemandu taksi berasal dari Malaysia. Pengalaman saya berlaku ketika saya nak pulang ke rumah. Rumah saya terletak dekat kawasan Segamat. Memandu taksi nak pulang ke rumah 11 lebih malam pada waktu itu. Saya sedang memandu. Kalau saya merokok, saya buka tingkap lah. Depan, belakang tingkap saya akan buka. Dan saya akan hidupkan rokok saya. Saya akan merokok, memandu. Yang pertama ni, saya merokok kerana saya nak hilangkan rasa mengantuk. Ada kalanya penat, bekerja sepanjang hari dari pagi sampai ke malam. Oleh kerana mengantuk, saya terpaksa merokok ketika sedang memandu. Sebenarnya saya tak suka pun merokok ketika sedang memandu. Sebab saya ni jenis yang menjaga taksi. Tak nak habuk-habuk rokok masuk ke dalam. Jadi pendengar Ria 897. Kata beliau lagi, ketika saya sedang nak hidupkan rokok saya, dah turunkan tingkap, tiba-tiba angin tiup masuk ke dalam, bau harum sangat. Baunya sama seperti seorang wanita mengenakan wangi-wangian, Casey. Bila bau tu dapat kita bau tu sampai kepada kita secara automatik. Bila kita terhidu bau yang harum, yang wangi, yang menyeramkan, bulu roma akan meremang. Dia bukan bau macam minyak wangi tau, kata abang kita. Sebab bau minyak wangi kita bau, setakat tu saja. Tapi kalau bau itu adalah bau yang menyeramkan, dia akan datang bau dan kemudian diikuti dengan keadaan bulu roma meremang. Itulah, saya baru nak hidupkan rokok ni. Buka tingkap, bau datang, meremang bulu roma. Daripada mengantuk, terus hilang rasa mengantuk. Rokok simpan balik, letak tepi. Pandu, kemudian tengok kiri, tengok kanan, tengok depan. Keadaan fikiran saya menjadi kacau bilau, katanya. Saya ni seolah-olah tak boleh beri tumpuan. Sebab takut sangat-sangat bau harum tu makin ada.
Terpandang pada cermin kereta untuk tengok belakang, tapi memang tak ada orang. Saya pun naikkan tingkap untuk tutup balik tingkap supaya bau tu tak masuk lagi. Lazimnya bau tu kalau masuk, dan dia akan hilang dalam beberapa saat, mungkin minit. Tapi setelah saya tutup tingkap semua, dah tutup tingkap, bau tu masih ada dalam teksi saya. Saya hanya perlu tawakal dan saya putarkan CD surah-surah suci ketika saya sedang memandu untuk pulang ke rumah. Pendengar Ria 897 FM, hanya Allah saja yang tahu perasaan saya pada waktu itu. Lambat betul nak sampai. Akhirnya saya lalu dekat stesen minyak. Saya masuk dalam stesen minyak, letakkan teksi saya di tepi, dan saya hidupkan sebatang rokok untuk merokok dekat luar. Sedang saya merokok jauh daripada stesen minyak tu, di tepi jalan, saya terpandang-pandang dekat belakang teksi. Memang tak nampak orang, memang tidak ada sesiapa pun. Tapi bau tu masih lagi terngiang-ngiang, Casey, di benak fikiran saya. Setelah lebih kurang dalam 4-5 minit habis batang rokok, saya pun masuk balik dalam teksi saya. Bau tu dah hilang, sudah tidak ada lagi dalam teksi. Ingatkan dah habis. Ya, beliau pun sampai dekat rumah kampungnya yang terletak di kawasan Segamat. Jadi pendengar Ria 897, bila sampai Segamat, dah pandu teksi pada waktu malam seorang diri. Saya pun keluar dari teksi. Waktu tu rumah masih terang. Anak dah tidur, isteri saya belum tidur, dekat ruang tamu sedang menonton TV dan menantikan kepulangan saya. Saya pun tolak pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bang. Bang dah makan? Tanya isteri pada saya. Masak apa awak hari ni? Nanti abang pergi bersihkan diri dulu, saya siapkan makan. Isteri pun pergi dapur, siapkan makanan. Saya pun bersihkan diri, tukar pakaian semua. Kemudian saya keluar, dan saya duduk tengah makan ni dekat dapur. Dari dapur boleh nampak ruang tamu. TV masih menyala. Kemudian ada sofa. Isteri tengah duduk layan saya makan. Saya bila masuk rumah tadi tak perasan. Saya cakap pada isteri, "Dahlah, awak tak payahlah layan saya makan. Awak pergi layan kawan awak kat depan tu." Pergi? Kawan saya? Mana ada kawan, bang? Saya dari tadi seorang, bang, tunggu abang balik. Casey, bila saya tengok ada perempuan dekat depan ruang tamu tengah duduk memandang ke arah TV yang mana belakangnya membelakangi saya. Makan lagi. Jadi isteri saya pun bangun. "Bang, sekejap lah. Saya tutup TV lah, lepas makan tidur." Isteri nak bangun. Dah. Awak duduk sini temankan saya." Seram, Casey. Kalau isteri saya pergi depan, ternampak susuk tubuh tu, buat dia pingsan, lagi jadi satu cerita. Jadi kata beliau, tadi abang juga yang suruh saya pergi depan. Tak apa, awak duduk sini temankan saya. Makan. Sambil makan, saya tengok lagi masih ada. Makan, tengok lagi masih ada. Hampir-hampir lebih kurang dari lagi 3-4 suap sebelum saya habis makan, saya tengok lagi, dia dah hilang. Saya pun cuci tangan, isteri bersihkan meja, saya sendiri ke depan matikan TV. Tak nampak apa-apa, tutup tingkap, tutup pintu, masuk dalam bilik tidur. Tak pastilah benda tu masuk dalam rumah dan kekal dalam rumah ataupun tidak. Terima kasih dan selamat tengah malam. Saudara pendengar Misteri Jam 12, pengalaman yang pertama ingin saya bacakan kepada anda ini berkenaan dengan satu kejadian yang berlaku di tempat kerja. Jadi kisahnya agak panjang, saya dah baca awal tadi dan dah memahami sedikit jalan ceritanya. Saya akan bacakan, tapi ni nak beri sedikit gambaran supaya dapat dipendekkan pengalaman yang dikirimkan kepada saya. Ini berkenaan dengan pengawal keselamatan yang bekerja.
Jadi pada malam kejadian ini berlaku, ya, satu pengawal keselamatan ni berada di guard di bilik pengawal, iaitu di pintu keluar masuk bangunan. Di situ ada satu bilik kecil. Di situlah seorang pengawal keselamatan bekerja, dan seorang lagi merupakan supervisor. Supervisor beliau bertugas di pejabat pengawal keselamatan ini. Pejabat ini terletak di dalam bangunan. Jadi pada malam tu agak sibuk sedikit, sebabnya ada beberapa dokumen yang harus ditanda tangan, ya, mengikut jalan cerita inilah. Jadi seorang supervisor yang bekerja pada malam itu tetapi berada di pejabat di ofis pengawal keselamatan dalam bangunan, dan pengirim kita yang bernama Zali pula, seorang pekerja pengawal keselamatan, berada di guard room ataupun guard house yang berada di depan pintu masuk kawasan bangunan ini. Jadi pada malam tu bos kepada Zali, supervisor kepada Zali sedang menantikan kehadiran iaitu menantikan kehadiran iaitu majikannya lah, yang di sini digunakan nama sebagai Jasmine. Jadi Jasmine ni pada malam tu kena datang office dan kena serahkan, kena ambil dokumen-dokumen yang dah ditanda tangan, punch card yang dah pun disiapkan oleh supervisor, sebabnya nak uruskan gaji-gaji para pekerja. Jadi oleh kerana Jasmine dan juga beberapa teman satu syarikat yang lain ni akan pergi outstation dalam masa terdekat, mereka terpaksa usahakan secepat mungkin. Kalau tak dapat malam tu, makanya gaji tak masuk. Macam itulah. Jadi sedikit gambaran dah tahu. Satu dekat bawah, satu dekat dalam, ataupun lebih tepat lagi satu di luar bertugas, iaitu Zali berada di luar bangunan dan supervisor berada dalam, sedang menantikan kehadiran Jasmine untuk ambil borang-borang yang dah ditanda tangan dan juga ambil punch card yang telah pun diserahkan. Jadi inilah kisahnya saya nak kongsi bersama dengan anda dalam Misteri Jam 12. Pendengar Misteri Jam 12. Jadi apa yang berlaku? Kata Zali, apabila saya ternampak kenderaan Jasmine yang berada di luar bangunan, memang tidak dibenarkan masuk. Ya, Jasmine ini bukan pemilik bangunan ini, tapi dia adalah salah satu daripada majikan yang telah pun menyediakan khidmat security ataupun pengawal keselamatan pada bangunan ini. Jadi Jasmine meletakkan kenderaannya di luar. Kami memang sedang menantikan kehadirannya. Dia cakap dia nak datang. Jadi dia pun masuk ke dalam. Saya benarkan dia masuk. Kemudian saya pun cakap kepada supervisor saya, Rahim, Encik Rahim, ni Jasmine dah sampai. I suruh dia pergi office you untuk ambil barang-barang. Boleh. Sekarang Jasmine, you can go to the office now. Jadi setelah saya berbicara dengan Encik Rahim, merupakan supervisor saya pun arahkan Jasmine untuk pergi ke office Encik Rahim, ya, untuk berjumpa dengan Encik Rahim. Ini yang diceritakan oleh Encik Rahim kepada saya. Jadi apa yang berlaku bila Jasmine sedang jalan, dah pun masuklah kawasan bangunan menuju ke arah pejabat. Di dalam tu Encik Rahim menceritakan pada saya apa yang berlaku. Dia pun nampak Jasmine, ya, dah pun masuk dalam bangunan. Dah pun masuk duduk dalam office. Supervisor saya keluar, ternampak, Jasmine, you come never tell me. Hold on. Jadi apabila supervisor saya sedang menuju ke arah meja beliau nak ambil surat-surat dan juga ada beberapa barang nak diserahkan kepada Jasmine, saya pun sekali lagi menghubungi beliau melalui walkie-talkie. Cik Rahim over. Ni Rahim sini. Ada apa Zali?
Cik Rahim, sorry. Saya lupalah nak kasih Jasmine pass. Dia tak boleh masuk. Cik Rahim boleh bukakan pintu tak? Hah? Ni Jasmine dah masuk ni. Jasmine dah masuk? Macam mana dia masuk? Dia tak ada pass tau. Encik Rahim kata, bila dia toleh di belakang, dia masih nampak Jasmine sedang duduk. Jadi Cik Rahim beritahu saya lagi, adalah ni boleh masuk ni, tengah duduk kat luar kejap. Saya pun buat bodoh. Dan beberapa minit kemudian Jasmine call lagi. Zalia, where's Encik Rahim? I've been waiting, in front of you, kata Jasmine kepada saya melalui panggilan telefon. Cik Rahim, Jasmine belum masuk, Cik Rahim. Dia baru call saya lagi. Cik Rahim angkat walkie-talkie. Okey. Nanti aku buka. Kau tunggu kejap. Pergi depan, buka pintu. Jasmine masuk. Serahkan segala dokumen. Serahkan segala punch card. Kemudian Jasmine keluar. Jasmine keluar bukan seorang diri, bersama dengan Encik Rahim. Sampai depan, Jasmine naik kenderaan dan terus berlalu pergi. Cik Rahim beritahu saya, Sali, problem Hafsal, Cik Rahim. Hafsal, tadi kan kau walkie aku kan? Kau cakap Jasmine tak ada pas. Aku nampak terus terang tau, Jasmine dalam office. Sama tengah duduk. Itulah aku bilang kau Jasmine dah masuk. Saya terperanjat bila mendengar penjelasan Encik Rahim. Sebenarnya Encik Rahim ada lagi beberapa kerja yang nak dihabiskan. Sebab itulah malam itu dia bekerja. Selalunya supervisor, dia hanya kerja waktu pagi petang. Malam tidak bertugas. Tapi malam tu dia roster dirinya untuk bekerja sebab dia nak habiskan kerja-kerja yang tertunggak. Oleh kerana dah terkena gangguan, Encik Rahim katanya di sini terpaksa bersama dengan saya dekat luar. Sampailah ke pagi. Terima kasih.